dalam kita bergembira dan juga untuk kita bersemangat menyambut bulan kebangsaan yang akan berlangsung tidak lama lagi ini, kita juga perlu sentiasa sedar tentang apakah situasi ekonomi yang berlaku di negara kita sekarang. Malah bukan saja di negara kita, malah ia terjadi di seluruh dunia apabila kadar inflasi itu meningkat. Di Malaysia, kadarnya sekarang 2.8%. Di Amerika Syarikat tidak pernah menjejak hingga 9%, tetapi telah pun menjejak hingga 9%. Itu situasi yang berlaku. Jadi, kita di Malaysia ini telah pun mewujudkan satu gerakan, iaitu jihad perangi inflasi. Dan bagaimanakah keluarga Malaysia, Cakna Komuniti dan juga keluarga Malaysia boleh dan apa yang kita perlu lakukan untuk menyerap tekanan inflasi ini. Jadi saya bersama dengan tetamu kita pada hari ini, iaitu Tuan Haji Gulam Muzaffar Shah Haji Gulam Mustaqim, iaitu pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk MPP Batu. Baiklah Tuan Haji, mungkin kita boleh mulakan perbincangan kita pada hari ini apabila kita memberi fokus betul-betul kepada keluarga Malaysia. Saya dah cakap tadi, inflasi ini bukan sahaja kita terjadi, malah negara maju yang super power punya negara seperti Amerika Syarikat, inflasinya juga meningkat. Tapi di Malaysia, kenaikan daripada sehingga 2.8% dalam masa yang singkat ini, terutamanya selepas pandemik COVID-19, ekonomi dibuka, tiba-tiba harga barang naik. Pergi makan kedai pun naik. Jadi macam mana ia memberi kesan secara keseluruhannya, bukan sahaja kepada golongan B40, malah saya kira pada kali ini ia juga terkesan kepada T20 dan juga M40. Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia. Salam keluarga Malaysia. Berbalik pada soalan Rizwan tadilah pasal isu tentang inflasi ini. Sudah semestinya dia menjadi satu permasalahan bagi rakyat kita sebab dia melibatkan tentang poket dan perut rakyat. Betul. So poket rakyat dia menipis, perut rakyat dia makin lapar. So kita kena tahu sebab isu ni bukan isu hanya di Malaysia tetapi isu ke seluruh negara, dengan isu peperangan Ukraine dengan Russia, tentang isu security makanan yang mana China masih lagi tutup dia punya pintu untuk mengeksport barang-barang mereka ke tempat kita. So secara tidak langsung dia menjadi satu fenomena dunia yang mana semua harga barang, services, perkhidmatan semua meningkat naik. Cuma kalau kita tengok di Malaysia ni, paras inflasinya masih lagi dalam keadaan yang lebih terkawal, 2.9. Kita cuma tak nak dia akan ada satu, orang kata, inflasi berdarah, iaitu akan meningkat sampai 7-8%. Masa tu dia akan jadi perkara yang tidak boleh kita kawal. So secara langsungnya memang dia akan menjejaskan kehidupan rakyat daripada segi pendapatan mereka. Itu yang kita nampak sekarang ni lah. Jadi itu yang berlaku. Maksudnya dia sebenarnya dia memberi kesan kepada keseluruhan rakyat. Tetapi untuk kita mengelakkan chaos ataupun kebimbangan yang teruk di kalangan rakyat ini, kita perlu faham juga inflasi ini sebenarnya diperlukan untuk negara. Ia adalah satu elemen untuk membuat orang kata mengimbangi antara permintaan dan juga penawaran. Jadi dari segi kesan positif ataupun keperluan inflasi itu, mungkin Tuan Haji boleh fahamkan penonton Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Dia inflasi ni dia ada satu level berbagai. Dia ada inflasi yang sihat. So kalau dalam lingkungan 2 ke 2.5% ni menunjukkan ada peningkatan pertumbuhan ekonomi secara organik, yang mana kita boleh lihat setiap tahun dia ada perkembangan daripada segi kita punya mikroekonomi, makroekonomi. So di situlah kita tengok tentang kenaikan gaji, tentang daripada segi pendapatan isi rumah dia akan meningkat. Cuma yang kita nakkan supaya ada satu keseimbangan di antara pendapatan isi rumah dan juga dengan harga barang. So kalau kita boleh orang kata commensurate ataupun kita boleh jivekan kedua-dua ni, so dia tak akan ada satu jurang ataupun julat yang begitu besar yang menampakkan yang rakyat ni akan tertekan dengan kos sara hidup dan juga dengan pendapatan isi rumah. Cuma yang saya nampak sekarang ni kerajaan dengan skuad khasnya iaitu jihad inflasi ni cuba untuk contain atau cuba untuk berusaha supaya inflasi ini tidak meningkat lebih tinggi dan mendadak, supaya kehidupan rakyat ni tidak akan terjejas daripada segi dan ini juga boleh menjadikan satu perkara yang lebih tidak sihat apabila kita tidak dapat kawal dan apabila perkara ini berlaku dia akan mendatangkan satu masalah lain. Masalahnya apa? Masalah mungkin daripada segi
keselamatan negara, ancaman yang lebih besar, contohnya jenayah. Bila orang dah tak ada duit, orang akan pergi merompak, orang akan pergi mencuri di tempat-tempat yang sebab mereka perlukan makan dan perlukan orang kata kehidupan untuk diorang meneruskan. So kita tak nak benda tu berlaku dalam negara kita. Kita tengok negara jiran apa yang berlaku bila pendapatan mereka kurang, inflasi meningkat dan makanan tak ada, start mula perkara-perkara yang tidak elok kita berada dalam negara kita lah. Itu yang saya tengok. Jadi jihad perangi inflasi adalah salah satu usaha ataupun intervensi yang kita lakukan di peringkat kerajaan. Sebenarnya intervensi ini banyak bentuknya. Ada intervensi berbentuk jangka pendek, jangka sederhana dan juga jangka panjang. Jadi apabila kita melihat jihad perangi inflasi ini dan juga kita melihat satu jangkaan kepada apa yang kita ingin capai dalam jangka masa panjang, apa cadangan Tuan Haji yang sepatutnya kerajaan boleh lakukan dengan kapasiti yang kita ada selaku negara Malaysia? Ya. Saya sebenarnya amat setuju dengan pembentukan atau penubuhan skuad jihad perangi inflasi ni. Ayat jihad ni yang kira ayat yang very strong. Kita memerangi secara tuntas untuk kita nak pastikan supaya keadaan keamanan, kemakmuran negara kita ni berada dalam keadaan yang terkawal. Ini adalah sebenarnya satu langkah yang proaktif buat permulaan, yang mana kita sebenarnya telah menunjukkan satu langkah yang mana kita nak pastikan benda ni tidak menjadi barah akan datang. Tapi langkah seterusnya, iaitu langkah pertengahan, langkah jangka panjang, yang mana kerajaan boleh membuat sesuatu untuk mengimbangi inflasi ini untuk jangka masa panjang. Contoh, daripada segi penguatkuasaannya, daripada segi infra rakyatnya, daripada segi bantuan-bantuan kepada rakyat ni macam mana. So kita kena ada satu langkah ataupun usaha yang berpanjangan. Kita bukan ada satu langkah yang cost and action. Kita tak nak ada knee-jerk ataupun bila berlaku je shortage barangan, kita boleh bertindak. Tapi kerajaan daripada mula sekarang ni dengan jihad perangi inflasi ni, so bila dia dah tahu, dia dah boleh pro-am ataupun dia dah boleh jangkakan dalam tempoh 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun apa sebenarnya yang perlu kita buat untuk selamatkan kita punya security makanan, untuk memastikan inflasi itu tidak berdarah, untuk memastikan ekonomi mikro rakyat ini semua terjamin. So dia jangan ambil satu langkah yang hanya bersifat festival. Kita tak nak ada satu sifat festival. Bila ada je ni, so kita buat. Dan lepas tu bila tukar dasar kerajaan yang lain, benda ni akan terabai. So kalau boleh kita nampakkan kerajaan ni supaya serius untuk meletakkan, mungkin boleh letak pelan induk selama 20 tahun, 30 tahun untuk memastikan inflasi ini berada dalam paras yang sihat dan organik dia punya penumbuhan. Itu saya cukup bersetuju dengan perkara itu. Pun begitu, salah satu elemen yang ditekankan dalam jihad perangi inflasi ini adalah elemen memerangi penyelewengan middleman atau orang tengah. Itu sangat penting. Tetapi kalau kita lihat dalam jangka masa yang panjang, apa kesan dia kepada rantaian ekonomi daripada pengeluar, orang tengah sehingga pada pengguna? Ya. Dia kita lebih ayat yang paling direct is a kartel lah. Orang tengah ni kartel lah. Maksudnya kalau kita tengok, kita banyak usaha-usaha untuk kita memastikan peranan orang tengah ni perlu dihapuskan supaya daripada pembekal ke peruncit dan terus peruncit kepada kita punya pengguna, tidak ada orang tengah yang mana akan memanipulasi daripada segi harga, memanipulasi daripada segi stok bekalan. Ini yang sebenarnya yang saya nampak kerajaan tengah berusaha. So isu-isu yang kita tengok baru-baru ni macam isu minyak, ayam yang menjadi masalah kepada kehidupan rakyat. So yang memainkan peranan dan yang merosakkan kita punya rantaian sistem makanan ni adalah kartel ni ataupun orang tengah, yang mana mereka ni menjadi kumpulan yang mendesak dan di same time mengambil keuntungan yang lebih untuk memastikan kepentingan mereka ni terjamin. So mereka ni dah jadi macam monopolize. So dengan saya rasa dengan skuad jihad perangi inflasi ni, saya nampak usaha-usaha untuk memerangi kartel dan orang tengah ni perlu kita pastikan, dan kalau boleh kita hapuskan sampai ke tahap zero, kosong, supaya tiada ada lagi fungsi orang tengah ni, untuk memastikan rakyat mendapat bekalan dan juga mendapat harga yang lebih murah. Jadi kesan kepada ekonomi adalah kita akan dapat lihat pengurangan dari segi harga, dan saya rasa jangkaan saya harga tidak akan turun. Macam mana? Dia sebenarnya macam Ridwan cakap tadi, kita boleh mengurangkan harga barang ini apabila kita banyakkan lambakan
ke dalam market. Okey, contohnya macam kita buat durian lah. Ya, betul. Durian Musangking. Bila tak ada orang nak, tahun dia akan naik harga. Tapi tahun ni murah. Sebab apa? Lambakan. So dia dalam konsep ekonomi ni mudah aja. Pasaran dan juga permintaan. Apabila permintaan itu lebih, pasarannya ataupun produk ni kurang, so dia akan naik secara automatik. Tapi kalau sekiranya pasaran ataupun bekalan itu tinggi dan in the same time permintaan pula kurang, so automatically barang tu akan turun. So kita kena lambatkan barang-barang ini dalam market, dalam pasaran supaya kita boleh mendapat harga murah dan ada sifat kompetitif antara satu sama lain. So mungkin kita boleh buat satu kaedah, iaitu kaedah open sky concept, iaitu siapa-siapa saja. Contoh baru-baru ni Amat Berhormat Perdana Menteri dia menghapuskan AP ayam. So itu satu langkah yang bagus. Siapa-siapa saja boleh bawa masuk ayam dan dia boleh berniaga. So kalau kita boleh membuat beberapa perkara lagi, AP lain tentang makanan-makanan ruji rakyat ni, insya-Allah kita boleh mengurangkan. Saya tak cakap sampai satu tahap yang boleh menghapuskan sampai ke peringkat harga yang begitu rendah, tetapi sekurang-kurangnya boleh turun lebih kurang dalam 20 ataupun 30% harga pasaran, itu pun dah kira kebarangkalian bagus. Kebarangkalian insya-Allah boleh. Kita boleh buat. Okey. Itu dia antara buah fikir untuk kita bercakap mengenai jihad perangi inflasi dan bagaimanakah untuk kita memperkasakan ekonomi di kalangan masyarakat dengan intervensi-intervensi yang telah dilakukan oleh kerajaan, dan juga apakah jangkaan positif daripada intervensi jihad perangi inflasi ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Haji Ghulam Muzaffar Haji Ghulam Mustaqim, iaitu Pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk MPP Batu, kerana sudi bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Baiklah, kita berehat seketika. Selepas ini Syafiqah akan bersama dengan anda berkaitan dengan topik pendidikan. Kita berehat seketika.